Berilah komitmen kita dengan harta, berilah komitmen kita dengan jiwa di jalan Allah. Allah sebut di pengakhiran ayat tadi, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kalaulah kita tahu seronoknya hidup di dalam syurga, kalaulah kita tahu berapa banyak kebaikan yang Allah nak berikan kepada kita, kalaulah kita tahu kita boleh tarik ahli keluarga masuk syurga, nescaya hari ini kita takkan bangun daripada tikar sejadah untuk kita berikan komitmen kepada Allah, kerana kita tahu apa yang bakal kita terima sebagai habuan. Maka hari ini kita tak nampak apa yang akan bakal kita terima. Maka yang boleh kita laksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba, kita beri sebanyak-banyaknya apa yang kita ada. Mudah-mudahan ini semua Allah Ta'ala ambil kira menjadi amal yang akan mempertemukan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya doakan sahabat-sahabat semua termasuk dijayati kesayangan kita menjadi orang-orang yang akan menjadi VVIP Allah Ta'ala, berada di hadapan, tak sabar malaikat tunggu untuk bawa kita menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan kita saja, termasuk semua orang-orang yang kita kasih. InsyaAllah kita doa secara bersama. Barakallahu fiikum wa fatahallahu alaikum jami'an. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul kan Ustazah, komitmen kepada Allah SWT ini sifat dunia sementara, sekejap ni je. Walaupun terpaksa, lakukanlah komitmen tersebut. Moga-moga satu hari nanti Allah kurniakan kita sekeping hati yang diberi Allah pada di dunia ini hari ini, dan hati itulah yang Allah seru untuk masuk ke dalam syurga nantinya, insyaAllah. Terima kasih banyak sekali lagi Ustazah untuk perkongsian pada hari ini. Bertemu lagi minggu hadapan insyaAllah. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Saya tak sempat lah nak daftar korban kat masjid kita tahun ni. Jangan risaulah. Easy Korban kan ada. RM320 je satu bahagian. Easy korban? Ya, Easy Korban ni bukan je dah lebih 15 tahun pengalaman uruskan lebih 350,000 penyertaan. Bahkan yang pertama diiktiraf patuh syariah ISO 1900-2014. Wah, hebat tu. Macam mana nak daftar dengan Easy korban ni? Mudah aja, hubungi 1-800-885-885 atau layari easykorban.org. Easy korban, Mudah dan dipercayai. Assalamualaikum, saya Piu Azman ataupun Cik Man nak pesan pada semua. Kita bina rumah Allah bukan sebab Allah perlukan kita tapi sebab kita yang perlukan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maksudnya, dan ingatlah apa jua kebaikan yang kamu kerjakan sebagai bekalan untuk diri kamu, tentulah kamu akan mendapat balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang sebaik-baiknya dan yang amat besar pahalanya. Surah Al-Muzammil ayat yang ke-20. Ketahuilah, pembinaan Masjid Bukit Rahman Putra Sungai Buloh Selangor telah tergendala selama 16 tahun akibat tidak cukup dana. Tuan-tuan, peluang untuk kita memiliki sebuah rumah di syurga sedang terbuka luas. Ayuh kita berinfak dan berwakaf untuk pembinaan Masjid Bukit Rahman Putra Sungai Buloh Selangor sekarang di www.masjidrahmanputra.com. Ketika ini hanya 2 surau sahaja yang boleh dijadikan tempat solat Jumaat. Dengan jumlah penduduk kini, surau-surau ini sangat sesak. Bayangkan jika penduduk bertambah sehingga 15,000 orang kelak. La haula wala quwwata illa billah. Penduduk Bukit Rahman Putra memang sangat-sangat memerlukan masjid. Lagi menyedihkan kerana dana masih belum mencukupi, pembinaan rumah Allah ini tergendala cukup lama sehingga tanah tersebut sebelum ini dijadikan tempat pembuangan sampah. Allahu Akbar. Sanggupkah kita membiarkan perkara ini berlaku lagi? Berinfaklah sekarang di www.masjidrahmanputra.com. Ayo kita bantu tamatkan penantian lebih 16 tahun penduduk Bukit Rahman Putra ini untuk memiliki sebuah masjid. Berinfak dan berwakaflah di www.masjidrahmanputra.com. Sedikit tanda ingat, banyak tanda mampu. Insya-Allah pahala dan rezeki datang menderu-deru untuk anda. Cik Man ulang sekali lagi, berinfaklah sekarang di www.masjidrahmanputra.com. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya diikut. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbighul wudu, thumma yaqulu, ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Illa futihat lahu abwabul jannah, as-samaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa." Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak seorang pun daripada kamu yang berwudu dan melebihkan basuhannya, kemudian berdoa, 'Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya,' melainkan dibukakan untuknya 8 pintu syurga. Ia boleh memasukinya melalui pintu yang ia kehendaki." Riwayat Muslim. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Ya Allah, aku berlindung daripada kesusahan dan kesedihan, daripada kelemahan dan kemalasan, daripada sifat pengecut dan bakhil, daripada bebanan hutang dan kekuasaan manusia. Allah Azza wa Jal berfirman dalam surah Al-Kawthar,
Satu surah yang beri khabar gembira kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang telaga Al-Kautsar. Namun di hujung ayat surah tersebut Allah Azza wa Jal ada memerintahkan satu perintah. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kerana Tuhanmu dan lakukanlah sembelihan. Satu perintah yang jelas yang mana Allah Azza wa Jal inginkan kita, saya juga anda, melakukan ibadah teragung pada bulan Zulhijjah. Ibadah yang mengajak kita mengorbankan yang terbaik untuk kita miliki sebagai bekalan untuk berjumpa Allah Azza wa Jal. Maka sahutlah seruan Allah, sahutlah seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjanjikan pelbagai kebaikan, pelbagai manfaat yang pastinya sebagai bekalan kita untuk berjumpa Allah Azza wa Jal. Bekalan, amalan, antara perkara yang sangat-sangat kita perlukan bila mana kita berjumpa Allah Azza wa Jal. Jadi ayuh bersama dengan kami di Korban IKIM untuk kita menyahut seruan Fasalli li rabbika wanhar. Jangan bertangguh lagi. Jom daftar korban sekarang kerana korban bersama IKIM kami menawarkan perkhidmatan secara PNP, profesional dan premium. Maklumat lanjut dan pendaftaran korban WhatsApp 017 983 8382. Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia telah berevolusi dalam memperkenalkan jenamanya kepada pendengar. Bermula dengan IKIM.FM, pilihan utama semenjak dari penubuhannya. Kepada IKIM FM, pilihan utama anda setelah 6 tahun bersiaran. Seiring dengan kemajuan teknologi dan pendigitalan radio, Institut Kefahaman Islam Malaysia sekali lagi memberikan nafas baru kepada jenama radionya dengan memperkenalkan Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami pada 18 Februari 2019. Para pendengar yang masih setia Kini, Radio IKIM bukan sekadar boleh didengari menerusi saluran frekuensi, bahkan lebih meluas ke serata dunia menerusi aplikasi radio dalam talian. Dengarkan IKIM di mana jua. Selamat ulang tahun Radio IKIM yang ke-21. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10 hingga 1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih sahabat-sahabat pendengar kerana terus setia bersama dengan kami menerusi perkongsian aspirasi edisi Jumaat hari ini. Dah beberapa kali ataupun berapa banyak anda berselawat hari ini. Jom selawat, perbanyakkan selawat di hari Jumaat ini. Moga-moga Allah sentiasa mengurniakan kita keringanan untuk melakukan amal ibadah, insya-Allah. Baiklah, untuk rakan pendengar, telah bersama kita ikuti perkongsian tarbiyah sebentar tadi bersama dengan Ustazah Nazira Abu Bakar. Kita belajar bagaimana kita nak memberikan iltizam kita sebagai seorang hamba. Masya Allah, semoga kita semua Allah pilih untuk menjadi hamba-hamba yang taat dan patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baiklah, untuk rakan pendengar mana terlepas dengar ataupun nak dengarkan kembali, tak puas dengar tadi kan, anda boleh ikuti perkongsian siaran ulangannya pada hari Sabtu pukul 11 malam ataupun anda pergi kembali ke FB IKIM FM maupun YouTube channel IKIM. Di situ kita ada kongsikan videonya untuk anda tonton kembali. Baiklah, untuk jam ini bagi kita bersama sekejap saja lagi untuk tadabbur surah As-Sajdah. Kita dah masuk untuk siri yang ke-9 dan rupanya insya-Allah bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman, perkongsian kita untuk tadabbur ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-28, insya-Allah. Baiklah, untuk rakan pendengar ikuti perkongsiannya nanti di FB dan juga di YouTube. Yang di FB tu anda boleh share lah kan, tekan butang share supaya kita semua menjadi ejen untuk kita sama-sama memberi kefahaman yang baik tentang Al-Quran bersama sahabat-sahabat kita yang lain di muka buku di Facebook, insya-Allah. Baiklah, untuk rakan pendengar saat ini jom kita dengarkan terlebih dahulu lagu inspirasi kita hari Jumaat ini. Tak lain tak bukan untuk kita perbanyakkan selawat kata bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ada Imam Muda Najdi menerusi sallallahu alaihi Allah. Tentunya IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bertemankan saya Nur Hayati Paradi. Mustafa ya Safwat
bermanfaat berbagai segmen rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, bersama-sama kita diperdengarkan sebentar tadi bacaan ayat suci Al-Quran Al-Karim menerusi surah As-Sajdah untuk perkongsian kita, dan dah masuk waktunya untuk kita bersama menerusi rancangan Tadabbur. Tak lain tak bukan, bersama kita di hujung talian dah bersedia untuk sahabat berdengar. Kita ada Ustaz Syahri Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Puan Yati. Masya Allah, cepatnya masa berlalu kan Ustaz. Dan hari ini kita masuk untuk siri yang ke-9 dah sebenarnya untuk kita mentadabbur surah As-Sajdah. Hari ini siri yang ke-9, Ustaz akan bawakan akronim juga. Akronim As-Sajdah itu sendiri insya-Allah sujud. Jam minggu lepas sujud, dan hari ini kita akan mentadabbur untuk ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-27. Tapi sebelum tu Ustaz, kita berikan sedikit mukadimah untuk pertemuan kita pada minggu ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Terima kasih pada Puan Nur Hayati Paradi selaku penerbit untuk segmen Tadabbur, seluruh para pendengar setia IKIM, seluruh para penonton yang setia untuk menonton secara live. Alhamdulillah, para tetamu 2 Zulhijjah, ya, para tetamu hari Jumaat yang diberkati. Alhamdulillah. Hari ini kita akan berada dalam siri-siri akhir surah As-Sajdah, dan kita akan melihat lagi 3 ayat, di mana ketiga-tiga ayat yang bakal kita bicarakan ini masih lagi dalam kategori Allah Ta'ala memberikan didikan yang terakhir, masih memberikan peluang kepada orang-orang yang disasarkan oleh Al-Quran seperti orang-orang Quraisy, ya, agar kembali bergegas bertaubat. Jadi Allah Ta'ala tidak hanya memberikan ancaman, Allah Ta'ala tidak hanya membentangkan tentang kedahsyatan neraka Jahannam, tetapi adanya unsur pujukan, adanya unsur mari aku bimbing kamu untuk kembali ke pangkal jalan, jangan lupa daratan. Baiklah, 3 ayat ini dalam kategori Allah Ta'ala masih dalam mendidik, memberi peluang kepada orang-orang kafir di Makkah dan kita sendirilah selaku pembaca surah As-Sajdah. Kita mulakan dengan apakah cerita ayat 25. Cerita ayat 25 adalah cerita tentang hari kiamat, tuan-tuan. Hari yang disebut sebagai Yaumul Fasal. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Ini adalah hari yang kita tidak nampak pada waktu ini kerana ia akan berlaku di masa hadapan. Yaumal Qiyamah adalah hari kita akan berdiri di hadapan Tuhan dalam kumpulan masing-masing. Saudara-saudariku, kita nak berada dalam kumpulan mana nanti, ia bukan lagi dalam kawalan kita. Kalau di dunia, ya, orang-orang munafik, mereka masih lagi boleh duduk dalam kumpulan orang-orang Islam. Di Makkah sendiri ketika surah ini diturunkan, Nabi SAW masih duduk dalam kumpulan orang-orang Makkah. Tidak ada pemisahan, ya. Tetapi di hari akhirat, wa kuntum azwajan thalathah, Allah akan pisah-pisahkan. Ini yang dimaksudkan sebagai yafsilu ataupun fasal. Allah akan pisahkan kita semua berdasarkan kumpulan. Dan setiap kumpulan ini kita tak boleh tentukan, ya. Kalau di dunia ni kita boleh bahagikan kumpulan, ya, menurut cita rasa ataupun kepentingan kita, ya. Ataupun di sekolah pun kita ada kelas-kelas, kita boleh bahagikan berdasarkan kriteria tertentu. Tetapi di akhirat kriterianya hanya satu sahaja, iaitulah siapa yang mukmin, ya, dalam satu kumpulan, siapa yang kafir dalam satu kumpulan. Baik, apa pengajaran daripada ayat 25? Saudara-saudari, ayat 25 ini kesinambungan daripada ayat sebelumnya yang berbicara tentang Bani Israel. Maka fahamlah kita, Bani Israel ini ada waktu mereka saleh, ada waktu mereka taleh. Ada waktu mereka ini putih, ada waktu mereka hitam.
Bani Israel ini ada waktu roda mereka di atas, lalu Allah berikan kepada mereka kekuasaan, tampuk, kerajaan. Allah menyebut mereka sebagai imam-imam ataupun a'immah. Bani Israel seperti ini adalah seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Talut, Yusha' bin Nun dan seumpama dengannya. Itu cerita ayat sebelum ini. Tetapi Allah sebut pada ayat 25, cerita roda mereka telah jatuh ke bawah. Mereka sudah memilih asfala safilin. Mereka pilih untuk jadi hina. Mereka adalah orang-orang Yahudi, Ahlul Kitab pada zaman Nabi SAW. Mereka memilih untuk tidak jadi seperti orang-orang soleh dari kalangan nenek moyang mereka terdahulu. Mereka bahkan berbangga dengan nenek moyang mereka yang sudah sesat. Jadi, antara sikap Yahudi yang mesti kita berwaspada, yang menyebabkan Allah murka, adalah S. Huruf S di sini adalah serahkan perbincangan perkara-perkara gaib kepada Allah. Jangan jadi seperti Yahudi ataupun Ahlul Kitab yang suka berbincang melampaui batasan sehingga mereka masuk ke dalam perkara-perkara yang Allah tidak benarkan mereka berbincang. Sebagai contoh ya, dalam surah As-Sajdah ini, ingat lagi kita bicara tentang Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dan apa antara keduanya dalam masa 6 hari. Jadi kita kena beriman, apakah itu 6 masa, apakah itu 6 peringkat, boleh bincang. Tetapi kita kena berkata, kita beriman, kita percaya Allah telah mencipta dengan 6 masa, 6 peringkat, 6 hari yang tidak sama dengan hari kita ataupun masa kita. Tetapi Yahudi, saudara-saudari, tuan-puan sekalian, ayah ibu, mereka sampai ke tahap berbincang, apa Allah buat pada hari ke-7 ya? Oh, barangkali Allah berehat, Allah bercuti. Sampai ke tahap tu mereka berbincang. Walhal sepatutnya cukup sekadar berkata Allah mencipta langit bumi dalam 6 masa. Fokus pada pengajarannya. Mungkin pengajarannya Allah itu mengajar kita manusia dalam sesuatu hal-hal penciptaan mesti satu peringkat ke satu peringkat, satu peringkat ke satu peringkat, step by step orang panggil, langkah demi langkah. Tetapi Yahudi melampau batas. Mereka bincang apa Allah buat pada hari ke-7. Allah berehat, Allah bercuti, lalu kita pun kena bercuti. Orang-orang Yahudi kena bercuti pada hari Sabtu, pada hari Sabat. Ma'adallah, Allah tak perlukan rehat. Allah tidak pernah didekati mengantuk, jauh sekali tidur. Ini satu perkataan celupar daripada orang-orang Yahudi. Mereka sepatutnya belajar daripada tokoh mereka Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam. Kita kan baca surah Al-Kahfi hari ini kan Puan Yati. Kita baca cerita Nabi Musa ditegur oleh Nabi Khadir. Tuan-tuan tahu apa Nabi Khadir tegur Nabi Musa? Benda gaib jangan ulas. Benda gaib serah pada Tuhan. Tolong sangka baik pada Allah. Tolong percaya tiada perkara berlaku sia-sia. Perbuatan Nabi Khadir hentian pertama, hentian kedua, hentian ketiga, tuan-tuan baca. Nabi Musa dia tak boleh terima apa yang berlaku kan. Dia mahu ada pencerahan, ada penjelasan. Tetapi Allah ajar Nabi Musa, ada waktu aku tak bagi penjelasan lagi. Kamu kena lalu dulu hentian-hentian tu. Lalu dulu, aku takkan bagi penjelasan. Sehinggalah selepas hentian ketiga, baru dapat penjelasan. Allah Ta'ala nak ajar kita ni ya, agar jadi macam Nabi Musa, sabar. Jangan terlalu cepat mengulas sesuatu isu yang di luar daripada ilmu. Allah tak beri ilmu pada kita tentang itu melainkan sedikit. Yahudi dia bincang tuan-tuan. Ya, pemuda Al-Kahfi 3 orang, yang keempat anjing. Lepas tu satu puak lagi tak setuju. Mereka 5 orang, yang keenam adalah anjing. Berdebat sampai tak jumpa hujung pangkal perbincangan. Sampai buruk memburukkan, tindas menindas dan sampai ke tahap nak bunuh nabi-nabi. Sebab mereka beranggapan mereka boleh berbeza dengan nabi-nabi. Sedangkan nabi-nabi ni bawa syariat yang tetap tidak boleh berbeza. Tapi mereka ini yakhtalifun, ayat 25 tadi. Mereka sengaja nak berdebat dengan para anbiya. Itu yang pertama tuan-tuan mengenai ayat 25. Huruf S ya. Okey. Bila kita lihat ayat 25 ni Puan Yati, kita juga belajar satu lagi orang-orang Yahudi Ahlul Kitab ni Israel ni, you adalah ya
usah bermusuh dalam perkara-perkara khilafiyah. Carilah titik persamaan. Orang-orang Yahudi mereka tidak belajar daripada nenek moyang mereka sendiri seperti Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Daud dia ada satu pandangan, tiba-tiba anaknya Nabi Sulaiman ada pandangan berbeza. Hebat Nabi Daud, dia terima pandangan daripada anaknya sendiri. Dia beranggapan anak muda ada pandangan lebih baik. Pandangan ini ada asasnya dan tidaklah saya menjadi hina kerana mendengar pandangan orang lain. Cerita ini dirakamkan dalam suratul Anbiya, tuan-tuan. Ini cerita a'immatan yahduna bi amrina. Nabi Daud menjadi teladan dalam hal-hal mengurus perbezaan pandangan. Nabi Sulaiman dalam surah Semut, dia mengurus perbezaan pandangan dengan sangat baik. Burung hudhud ada pandangan berbeza, jin ifrit ada pandangan berbeza, orang soleh ada pandangan berbeza. Ya, tiba-tiba orang-orang Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka ini sampai ke tahap saling buruk sangka dan saling tikam menikam antara, sedangkan kita berlaku sedikit gangguan talian. Ustaz, boleh Ustaz? Allahumma salli ala Muhammad. Boleh Ustaz, okey. Boleh dengar. Boleh dengar Ustaz, silakan Ustaz, masya-Allah. Minta maaflah ya atas gangguan talian. Saya harap dapatlah didengari tadi. Poin saya yang kedua, usah bermusuh pada perkara-perkara khilafiyah kerana ini menjadi tabiat ahlul kitab. Mereka suka berdebat walau dalam perkara yang sepatutnya ada lapang dada di situ. Okey ke sekarang Puan Yati? Boleh Ustaz, silakan teruskan. Okey, seterusnya kita bergerak kepada ayat 26. Ayat 26 ni penting kerana ia adalah tujuan kita belajar sejarah. Okey, iaitulah Allah berfirman, awalam yahdilahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika laayatin afala yasma'un. Saudara-saudari, ayat ini mengajar kita agar berjalanlah di atas muka bumi, ya, untuk kita belajar tentang umat-umat terdahulu. Kerana umat-umat terdahulu ada persamaan dengan kita. Huruf J, pengajaran yang ketiga, bila kita pergi ke tempat-tempat yang ada cerita umat terdahulu, afala yasma'un, ya, dengarlah Al-Quran berbicara tentang umat terdahulu kerana jangan kamu rasa kamu imun. Jangan kamu rasa penyakit kaum Ma'ad tidak berlaku pada kamu semasa kamu ke utara Arab Saudi. Jangan kamu rasa kamu terselamat daripada penyakit kaum Madian bila kamu ke utara Arab Saudi di sekitar Tabuk sana. Ataupun kamu ke selatan tanah Arab, kamu ke Yaman, jangan rasa kamu terselamat daripada perangai kaum Ma'ad. Kamu singgah laut mati. Jangan kamu sangka kamu boleh terselamat daripada penyakit kaum Saddam. Kamu pergi ke negara Syam, kamu pergi ke Baitul Maqdis, jangan rasa kamu selamat. Kamu tidak terkena kluster penyakit yang berpunca daripada umat terdahulu. Jadi ayat 26 ini mengajar kita manusia ni boleh berbeza dari sudut pencapaian teknologi. Orang dulu-dulu tak ada wifi, orang sekarang ada wifi, ada internet, beribu-ribu satelit di atas muka bumi. Orang dahulu barangkali mereka tidak ada teknologi yang menyebabkan seolah-olah tempat ini tidak ada. Tetapi penyakit hati ini sama, saudara-saudari. Allah Ta'ala mahu afala yasma'un. Afala yasma'un. Tolong dengar sesuatu daripada Al-Quran bila kamu mengkaji tentang peradaban tamadun-tamadun tertentu. Cuba ambil peluang untuk dengar apa Quran kata. Sebab bila Quran bercerita, ini hebat cerita Quran. Cara Allah bercerita adalah cara yang menghubungkan antara kamu dengan orang-orang terdahulu. Kamu boleh nampak orang-orang dahulu bukan hanya pada namanya, bukan hanya pada lokasinya, bukan hanya pada tarikh kejadiannya, tetapi pada penyakit yang boleh terkena pada kamu. Ini cara Quran mempersembahkan
sejarah. Afala yasma'un. Mu tak dengar molek ke Al-Quran kita? Jadi kita bila mendengar Al-Quran berbicara, kita akan berubah cara kita memandang sejarah. Bukanlah sekadar sejarah itu pada menghafal tarikhnya, menghafal tokohnya dan lokasi kejadiannya, tetapi pada memerhatikan, pada mikroskop, pada teleskop forensik, perhati apa penyakit-penyakit yang boleh berlaku pada saya yang berpunca daripada umat terdahulu. Ini hebat Quran bila bercerita. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, masih lagi sekitar ayat 26. Sebab kita ni musim haji tak lama lagi. Ya, kita diajar rukun Islam yang kelima, iaitulah rukun bermusafir. Jadi you adalah ubahlah cara kita melihat tujuan kita bermusafir. Janganlah travel ke sana kemari, but we didn't get the point. Allah Ta'ala beritahu awalam yahdi lahum. Kamu tak dapat hidayah lagi ke? Sebab bila kita musafir, benda paling penting adalah petunjuk. Petunjuk, aku nak pergi mana ni? Ya, hang nak pergi mana? Direction kena ada. Waze kena ada. Google Map kena ada. Peta kena ada. Kompas kena ada. Kenapa penting petunjuk-petunjuk ini? Dalam bahasa Arab disebut hidayah, supaya kamu selamat sampai ke tempat kamu nak pergi. Kamu nak pergi Paris, kamu nak pergi Moskow, kamu nak pergi ke Makkah. Kamu kena tahu cara untuk sampai. Maka dalam bahasa Arab ia disebut hidayah. Tiba-tiba ada manusia tidak faham konsep petunjuk. Iaitulah tempat-tempat mereka pergi ini memberitahu kita sesuatu, petunjuk, iaitulah kaum-kaum terdahulu mereka tak sampai ke syurga. Mereka tidak sampai ke tempat yang selamat di akhirat. Maka harusnya bila kita bermusafir, kita tidak terlalu sibuk mengambil gambar sahaja, untuk memberitahu kepada orang-orang yang kita sayangi kita dah sampai di situ, tetapi buka mata hati kita. Jangan hanya mata kita yamshuna fi masakinihim. Wow, hebatnya bangunan kat sini. Bukit Petra contohnya, Petra kan, sesiapa pernah pergi, fuyo hebatnya macam mana orang dulu-dulu boleh pahat, boleh ukir, sampai boleh jadi kediaman, boleh rasa selamat. Itu still didn't get the point. Oh, hebatnya piramid Firaun ini, siapa yang bina? Wah, hebatnya tamadun ini, wah cantiknya, wah. Itu still lagi pandangan mata kasar. Kita masih lagi buta sebenarnya. We didn't get the point kalau mata hati kita tidak faham. Tempat kita pergi ni ada cerita tamadun-tamadun yang di sisi Allah mereka tidak guna direction yang Tuhan beri. Mereka tidak guna quote-in-quote ways yang para Rasul sebutkan. Mereka tak sampai ke destinasi yang sebenar. Kamu, wahai orang yang bernama traveller, orang yang melalui proses tourism, melancong ke sana kemari, tahniahlah kamu sampai ke tempat ni. Kamu sampai ke tempat ni dengan kapal laut, dengan kapal udara, dengan kapal darat. Semuanya dengan direction, dengan peta. Kalau tak ada pemandu pelancong, kamu tak sampai di situ. Kalau tidak kerana mutawif, kamu tak sampai ke situ. Maka tidakkah kamu belajar sesuatu dalam hidup ni kena ada pemberi petunjuk? Mesti ada hudan. Sebab tu Allah sebut awalam yahdi lahum. Sebab tu Allah Ta'ala sebut hudan. Iaitulah Al-Quran ini memberikan petunjuk. Jadi, tuan-tuan, rukun Islam yang kelima, rukun haji, mengajar kita penting musafir ni. Ya, bukan sekadar travel, jalan-jalan, cari makan, tetapi musafir untuk hidupkan hati yang mati. That's why sekejap lagi ayat 27, ayat terakhir kita nak sembang, adalah ayat tentang macam mana Allah berkuasa menghidupkan sesuatu yang mati. So ini tujuan kita musafir. Kita pergi ke Makkah, kita tunaikan rukun haji, kita nampak Baitullah, kita lontar jamrah, kita sa'i Safa Marwah, kita wukuf di Arafah. Jangan hanya nampak apa yang zahir. Pergi dengan afala yasma'un, dengar apa Quran cakap, apa surah Al-Hajj sebut, apa cerita Al-Quran tentang Nabi Ibrahim, apa cerita Al-Quran tentang Ismail. Bila kita pergi dengan ilmu, kita boleh menangis berada di lokasi-lokasi seperti makam Ibrahim. Sebab apa?
kita dalam golongan yang nampak sekalian, okey ke line Puan Yati? Terhenti sekejap je Ustaz. Tak apa. Kita dalam golongan yang nampak apa tadi Ustaz? Golongan yang nampak dengan mata hati, tidak hanya nampak dengan mata kasar. Okey kot Yang ke-27. Yang ke-27, Allah berbicara tentang Allah berkuasa menghidupkan sesuatu yang mati. So ini tujuan musafir. Apakah ayatnya? Awalam yarau anna nasuqul ma'a ila al-ardi najurus. Allah berkuasa, engkau tidak perhati ke macam mana Allah jirus. Allah jatuhkan air ke atas muka bumi. Al-jurus, yang terputus daripada air, yang kemarau panjang. Fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Kamu tak perhati? Tadi kamu tak dengar apa Quran kata tentang lokasi-lokasi ini? Sekarang kamu tak perhati betul-betul apa sebenarnya terjadi di hadapan mata kamu? Allah tidak hanya berbicara mengenai hujan, tuan-tuan. Hujan yang mana bila turun menyebabkan tanah mati mengalami kehidupan. Kalau kita lihat konteks ayat 27 ini, ia bicara tentang Al-Quran sebenarnya. Allah umpamakan Al-Quran ini seperti air hujan. Sekali ia disimbahi ke atas muka bumi, ia boleh memberikan kehidupan kepada binatang-binatang kamu dan kepada hati kamu. Allah sebut binatang terlebih dahulu kerana ia sumber ekonomi pergantungan orang-orang Arab yang disebut sebagai penternakan. Jadi bila Allah turunkan hujan, ia bukan hanya untuk kamu, tetapi juga untuk sumber ekonomi kamu, iaitulah haiwan-haiwan ternakan ini. Begitulah Al-Quran. Al-Quran ini bila dibacakan oleh para nabi, para rasul, wahyu ini bila diturunkan, ia bukan hanya beri kehidupan pada kamu, untuk akhirat kamu, bahkan untuk kehidupan kamu di dunia. Kamu boleh jadi maju sebenarnya. Kamu boleh membina tamadun, peradaban dengan wahyu. Siapa kata Islam menolak pembangunan? Kita baca surah Al-Kahfi hari ini, ada cerita Zulkarnain. Dia membawa tamadun. Jadi huruf D, yang terakhir sekali, yang kelima, doalah pada Allah agar Al-Quran yang kita baca dapat memberikan kehidupan seperti air hujan turun. Tuan-tuan, hujan sekali turun sahaja boleh menghidupkan tanah yang mati. Ini maksud ayat 27. Ada lokasi yang begitu lama hujan tak turun, bila sekali je turun, wow, ajaib, berlaku kehidupan. Maka begitulah juga Al-Quran ini bila kita baca, jangan remehkan walau satu surah yang pendek, walau satu halaman anda baca. Anda jangan remehkan Al-Quran, kalam Allah. Allah berkuasa menjadikan dengan satu halaman, bahkan dengan satu ayat, kamu baca, ia memberikan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Ia memberikan kepada hati kamu kehidupan yang sebelumnya didahului dengan kematian. Jadi, ia perlu kepada doa pada Allah, agar Allah hidupkan hati kita, sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang mati dengan turunnya air hujan. Jadi itulah lebih kurang sujud 5 pengajaran daripada 3 ayat. Minta maaf lain putus-putus. Wallahu alam. Masya Allah Ustaz. Ini rasa cemburu pula dengan kaum Adam. Setiap hari Jumaat pagi memang dengarkan surah ini, satu motivasi yang sangat baik untuk dibawa pulang kepada anak-anak dan juga isteri kat rumah. Lepas tu kan Ustaz, kan sepatutnya lah kan, setiap hari Jumaat pagi subuh ada surah As-Sajdah ni, satu motivasi yang baik lah, supaya kita sentiasa ingat pada perintah Allah, ingat cita-cita dahulu, belajar daripada sejarah supaya kita tak mengulanginya. Ustaz, kita sampai hujung Ustaz untuk pertemuan kita pada hari ini. Sedikit kat hujung ni kesimpulan untuk perkongsian kita bagi tadabbur surah As-Sajdah ayat 25 hingga ayat 27. Silakan Ustaz. Sebagai kesimpulan, surah As-Sajdah bermula dengan cerita Alif Lam Mim, cerita tentang keagungan Al-Quran, dan surah As-Sajdah berakhir dengan Al-Quran umpama air hujan. Ia boleh menghidupkan hati yang mati. Permulaan surah As-Sajdah, kita masih ingatkan Allah berbicara tentang tujuan Allah buat manusia. Allah buat telinga, Allah buat mata.
Dan sekarang kita dapat lihat penghujung surah As-Sajdah. Allah bentangkan contoh-contoh tamadun manusia yang tak guna mata, yang tak guna telinga dalam erti kata yang sebenar. Surah Sajdah bermula dengan hari pembalasan tiada keraguan, dan surah As-Sajdah berakhir dengan cerita Ahlul Kitab tak percaya hari pembalasan dan bermain-main dengan cerita hari pembalasan. Subhanallah. Itulah antara pengajaran penting daripada surah As-Sajdah. Terima kasih Puan Yati dan semua. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Semoga Allah lindungi kita semua. Allah kurniakan kita panduan yang terbaik dan kurniakan Al-Quran tu. Jadikanlah Al-Quran sahabat dalam sepanjang perjalanan musafiran kita di atas muka bumi ini. Abang, terima kasih banyak Ustaz. Sampai bertemu lagi minggu hadapan untuk siri akhir saya kira untuk surah As-Sajdah ini. Sampai bertemu lagi minggu hadapan insya-Allah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أستغفر اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا Bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ampuni aku ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon padamu syurga dan aku berlindung denganmu daripada neraka. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Engkau mengasihi orang yang memohon keampunan. Maka ampunilah kami, wahai Tuhan yang Maha Mulia. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan Saya tak sempatlah nak daftar korban kat masjid kita tahun ni. Jangan risaulah. Easy Korban kan ada. RM320 je satu bahagian. Easy Korban? Ya, Easy Korban ni bukan je dah lebih 15 tahun pengalaman uruskan lebih 350,000 penyertaan. Bahkan yang pertama diiktiraf patuh syariah ISO 1900-2014. Wah, hebat tu. Macam mana nak daftar dengan Easy Korban ni? Mudah aja. Hubungi 1-800-885-885 atau layari easykorban.org. Easy Korban, mudah dan dipercayai.
Assalamualaikum, bersama saya Pio Hafiz. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Maidah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Tahukah anda bahawa Yayasan Islam Darul Ihsan Yidi mengawal selia lebih 8,500 orang anak-anak yatim dan juga 19 buah rumah kebajikan anak-anak yatim di bawah selaan Yidi. Bukan itu sahaja, Yidi turut mengawal selia 6 pusat dialisis MAIS di seluruh negeri Selangor serta mempunyai peranan menyampaikan bantuan kecemasan kepada mangsa musibah di negeri Selangor. Beruntungkan anak-anak yatim di negeri Selangor ada satu badan berautoriti yang menjaga hal ehwal kebajikan mereka. Jom bersama kita mengukirkan senyuman anak-anak yatim ini. Daripada Abu Ummah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membelai kepala anak yatim kerana Allah Ta'ala, maka baginya kebaikan yang banyak daripada setiap rambut yang diusap. Dan barang siapa yang berbuat baik kepada anak yatim perempuan dan lelaki, maka aku dan dia akan berada di syurga seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan merenggangkan antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Riwayat Imam Ahmad. Yayasan Islam Darul Ihsan menyediakan platform dalam talian kepada orang ramai untuk menyalurkan infak kepada masjid-masjid, institusi tahfiz dan rumah anak yatim. Muat turun aplikasi Infak Yidi di Google Play Store dan Apple Play Store. Satu sentuhan 1,000 kebaikan. Setiap sumbangan layak untuk mendapat pengecualian cukai. Untuk maklumat lanjut hubungi 0177569478 atau layari Facebook dan Instagram Yayasan Islam Darul Ihsan Yidi. Assalamualaikum, saya Imam Muda Hasan. Perasan tak kadang-kadang hati rasa tak tenang? Boleh jadi sebab jauh dengan Allah. Sebab tu kita dianjurkan untuk berkorban. Diri akan lebih dekat dengan Allah, sekaligus hati akan jadi lebih tenang. Saya syorkan anda buat korban bersama dengan serantau Muslim. Untung berganda, pahala korban pun dapat, pahala sedekah pun dapat. Serantau Muslim akan bantu anda sedekah daging korban kepada fakir miskin dalam dan di luar negara. Jom berkorban. Layari korbanmudah.com sekarang. Saya ulangi, layari korbanmudah.com. Institut Kefahaman Islam Malaysia akan menganjurkan webinar antarabangsa bertemakan Discourse on Islam and Biomedical Ethics The Way Forward pada 5 Julai 2022 bersempena ulang tahun IKIM ke-30. Webinar ini melibatkan para pembentang antarabangsa daripada Initiative on Islam and Medicine Amerika Syarikat, Ethox Center University of Oxford, United Kingdom, Center for Islamic Legislation and Ethics Hamad bin Khalifa University Qatar, Islamic Bioethics Project Georgetown University in Qatar. Webinar ini turut melibatkan pembentang dalam negara daripada Universiti Sains Malaysia dan Institut Kefahaman Islam Malaysia sendiri. Program ini akan bersiaran secara langsung melalui Facebook IKIM dan Facebook TV IKIM. Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut melalui laman sesawang IKIM di www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan IKIM di talian 03 6204 6320 atau 6323. Man, dah daftar korban. Haluan dah buka pendaftaran. Tak pastilah. Kenapa? Maklumlah, pendapatan terjejas. Kos sara hidup tinggi. Pendaftaran di surau dan masjid pun terhad. Itulah korban namanya. Berkorban harta benda semata-mata untuk mendapatkan redha Allah. Lagipun dengan haluan, satu bahagian serendah RM320 saja tau. Betul juga kan? Lagipun setahun sekali je. Aku daftar sekarang lah. Jom laksanakan ibadah korban bersama haluan. Daftar di korban.haluan.org.my atau hubungi 011-2051-1909. Abang, rindu kan nak ke Mekah lagi beribadah kat sana? Itulah, saya pun rindu juga. Tapi nak buat macam mana? Tak ada rezeki lagi. Apa kata kita berkorban di Mekah tahun ni guna Akikah Center? Hah? Akikah apa? Akikah Center. Sembelihan di Mekah. Dapat video umum suasana sembelihan. Siap ada sijil ukiran kayu lagi. Harga pun RM499 je seekor kambing. Wah, macam mana nak daftar? Abang buka je akikahcenter.com. Akikah apa tadi? akikahcenter.com. Inspirasi, euforia, Islam, semuanya di IKIM. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Masina Alias dalam Berita IKIM. Transparency International Malaysia TIM menggesa kerajaan membenarkan pendedahan telus mengenai siasatan polis terhadap isu kebocoran data peribadi rakyat Malaysia sejak Mei lalu.
Presiden TI Malaysia Muhammad Mohan berkata pihaknya juga mahu mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab untuk jenayah berkenaan dengan memaklumkan kepada masyarakat mengenai perancangan dibuat ketika ini. Katanya ia bertujuan untuk terus mencegah penjualan data milik masyarakat dan untuk melindunginya daripada berhadapan ancaman yang sama pada masa akan datang. Muhammad berkata TIM amat bimbang dengan kelemahan keselamatan digital bagi data peribadi rakyat Malaysia. Katanya Mei lalu media melaporkan terdapat pengkalan data yang ditawarkan untuk dijual mengandungi set data milik Jabatan Pendaftaran Negara merangkumi data rakyat Malaysia yang lahir antara 1940 hingga 2004 dengan harga permintaan sebanyak $10,000. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM merancang menyebar luaskan